di sini kamu nampak ada juga orang yang selain daripada orang Cina kan? Ya. Ada orang Islam gitu. Oke. Yang di sini juga kamu nampak ada berbagai kaum. Oke, sudah paham? Paham. Oke, sekarang ini adalah topik kita pada hari ini. Oke semua, kamu pun sudah nampak apa yang di depan ini kan? Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang membuat rumusan yang berkaitan dengan perpaduan. Oke. So untuk buat rumusan, pertama sekali cikgu akan bagi kamu satu contoh rumusan karangan panjang dengan contoh ataupun bentuk rumusan. Oke, sekarang kamu tengok kertas kamu masing-masing. Dia ada dua keping. Yang banyak kertas yang banyak perenggan itu ialah karangan panjang. Oke. Kertas yang kedua yang hanya ada satu perenggan saja itu adalah rumusan. So dalam buat rumusan, oke, jadi dalam buat rumusan yang pertama ialah kita perlu ada karangan panjang. Sebab untuk kita buat rumusan kita perlu ambil daripada karangan panjang. Kita pun sudah belajar sebelum di karangan panjang, betul? Sudah. Yang pertama, untuk buat rumusan kita perlu ada karangan panjang. Karangan panjang. Yang kedua, kita perlu ada isi penting. Boleh? Boleh. Yang ketiga, kita perlu ada, kita mesti ada format. Format. Isi penting ini kita mau dapat dari mana? Karangan panjang. Yes, betul. Kita dapat dari karangan panjang. Oke. Jadi format ini pula kita sudah dapat isi penting dari karangan panjang. Seterusnya kita perlu tahu ialah format. So, jadi format ini ada beberapa format yang kita perlu tahu. Oke, yang pertama ini. Yang pertama petikan membincangkan. Kita guna petikan membincangkan ini waktu bilang. So, petikan membincangkan kita akan guna dia di awal perenggan. Contohlah ini satu perenggan. Petikan membincangkan kita akan mulai di sini. Petikan membincangkan. Nah, yang kedua kita akan guna ataupun kita akan letak
antaranya. Antaranya itu ialah isi yang tersurat yang ada dalam rancangan. Seterusnya kita akan guna selain itu untuk kita menyambung kita punya ayat isi penting. Lepas itu kita boleh guna di samping itu untuk kita meneruskan kita punya isi penting. Boleh juga kita guna seterusnya. Lepas itu bukan itu saja. Itu perkataan yang kita akan sambung di setiap kita punya isi penting. Oke? Lepas itu akhirnya ini kita guna di akhir isi. Boleh? Boleh. Oke. Lepas itu kita boleh juga guna antara dalam kurungan isi tersirat. Dalam tabel rumusan kita ada isi tersurat dan ada juga isi tersirat. Lepas itu kita boleh guna selain itu. Dia sama, cuma kita boleh guna selain itu di bahagian isi tersurat, dan kita boleh guna juga selain itu di bahagian yang ayat tersirat. Dan akhir sekali kita mesti guna kesimpulan. Oke? Jadi sekarang cikgu minta kamu buat 2 kumpulan. So sekarang ini kamu ada 6 orang. Cikgu minta kamu buat 2 kumpulan. Satu kumpulan itu ada 3 orang lah. Oke, boleh. Boleh. Kamu boleh pilih kawan kamu masing-masing. Oke? Sudah? Sudah. Oke. Oke, sekarang nih cikgu mau guna kaidah fan and pick untuk kita belajar ataupun untuk kita lebih paham tentang macam mana kita kenal pasti itu isi penting ataupun bukan isi penting. Boleh? Boleh. Cikgu akan bagi kamu seorang satu. Oke, kamu boleh baca dulu. Dan cikgu minta kamu buat perbincangan ringkas. Cikgu bagi kamu 5 menit untuk buat perbincangan.
Oke, sekarang ini cikgu mau minta kamu seorang satu untuk datang ke depan untuk melekat kertas masing-masing di mana bahagian kamu, sama ada isi penting ataupun bukan isi penting. Oke, kita akan mulai dari Didi. Oke, terus oke, mari kita tengok isi penting dan bukan isi penting. Kamu tengok di kertas kamu bagian karangan mengukuhkan kesepaduan dan kestabilan dalam masyarakat. Ini isi penting atau bukan? Isi penting. Betul. Selepas itu keupayaan untuk bekerja sama dalam pasaran kerja dan perniagaan menguatkan daya saing negara di peringkat global. Betul? Bukan isi penting? Oke, betul. Seterusnya pembangunan ekonomi negara. Betul? Oke. Seterusnya mencegah kemungkinan konflik antara kaum yang boleh membawa kepada ketenangan sosial dan politik. Adakah itu isi penting ataupun bukan isi penting? Bukan isi penting. Betul. So kita akan bukan jadi bagian bukan isi penting. Seterusnya memelihara keamanan dan ketenteraman negara. Isi penting ataupun bukan? Isi penting. Oke. So betul lah dia letak di isi penting. Seterusnya mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dengan pihak berkuasa dalam usaha untuk menangani ancaman dalam dan luaran. Ini isi penting ataupun bukan? Iya, bukan. Bukan. Betul? Yakin? Yakin. Oke. So jadi cikgu nampak kamu boleh paham sudah macam mana kita mengenal pasti sama ada itu isi penting ataupun bukan. Jadi kita mau mengenal isi pentingnya itu melalui daripada karangan ataupun melalui daripada tajuk karangan, supaya kita kena tahu tajuk karangan itu, baru kita boleh kenal pasti isi penting yang betul. Boleh? Boleh? Boleh. Oke, murid-murid. Oke, sekarang cikgu mau kamu tengok balik di kertas kamu, kertas karangan yang lengkap yang sudah cikgu edarkan tadi. Oke, masih di tempat yang sama tempat kamu? Ya. Oke. Sekarang cikgu akan
membuat latihan, yaitu latihan untuk kamu mencari ayat isi penting, yaitu kamu menggariskan ayat isi penting yang ada di dalam karangan lengkap itu. Boleh? Boleh. Tapi pastikan kamu menggaris menggunakan pensel supaya kalau salah senang padam. Boleh? Boleh. Cikgu berikan kamu masa selama 10 menit untuk siapkan latihan ini. Oke, sudah siap? Sudah. Sekarang cikgu mau tanya kamu, apa yang kamu dapat dan apa yang kamu paham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Mendapat Oke, selain daripada itu, Format rumusan. oke, dalam format rumusan sana ada apa? Rencana, antara, dan itu sampai itu tulisnya. Oke, bagus, pandai. Oke, cikgu mau ucap terima kasih karena cikgu mengucap terima kasih karena kamu menunjukkan perhatian di depan dan berikan tepukan gemuruh